Okey, minta tolong siapa yang tengok video live ni, minta tolong share dulu. Nanti hari ni kita akan buat unboxing telefon baru daripada Redmi. Jadi saya minta tolong siapa-siapa yang tengok live ni, minta tolong share dulu dekat mana-mana grup telefon ke, grup Xiaomi ke, grup Redmi, atau mana-mana grup gadget lah, grup jual beli handphone ke. Kalau ada siapa-siapa yang nak tengok kelebihan yang ada pada Redmi K30 ni, Redmi K30i, so lepas ni saya akan buat unboxing. So saya akan share lah apa kelebihan yang ada pada telefon Redmi ni. Tapi sebelum tu saya akan kita tunggu dulu view naik, lepas tu baru kita akan buat unboxing untuk telefon ni, okay? So saya minta tolong mana-mana yang tengok video ni, minta tolong share dulu dekat mana-mana grup, grup Samsung ke, grup Xiaomi ke, grup Redmi ke, okay? So hari ni kita akan buat satu unboxing untuk telefon Redmi K30i 5G. Sebenarnya telefon ni baru je sampai tadi, jadi malam ni saya akan buat unboxing. Dan kita akan tengoklah apa yang ada dekat dalam kotak ni. Okay? Okay, so sekarang view dah naik sikit. Minta tolong share dulu. Minta tolong semua mana-mana yang tengok live ni, minta tolong share dulu dekat dalam grup WhatsApp ke, jadi ramai yang boleh tengok. Okay? Kita tunggu view naik dalam 20 view. Nanti kita akan cuba buat unboxing. Okay, so kita ada dua yang kita akan unboxing pada malam ni. So satu kita ada Redmi K30i, dan satu lagi kita ada dia punya casing daripada Milkin. Jadi minta tolong dulu semua siapa-siapa yang tengok live ni, minta tolong share dekat grup WhatsApp ke, dekat grup FB. So bila video dah naik, nanti saya akan mula untuk buat unboxing. Okay? Nanti saya akan bagi tahu juga apa kelebihan yang ada pada Redmi K30i ni, dan kenapa saya pilih handphone ni dengan bajet yang saya akan bagi tahu nanti. Okay, so di samping saya buat unboxing untuk Redmi K30i ni, kalau ada apa-apa persoalan berkenaan dengan smartphone, boleh tanya dekat dalam live ni, nanti saya akan cuba jawab. Okay, so minta tolong bagi naik lagi view. Sekarang kita baru ada belum sampai 10 view. Minta tolong share dekat dalam grup, mana-mana grup WhatsApp, grup FB, terutama grup-grup yang berkaitan dengan handphone, grup Samsung, grup Xiaomi, grup Oppo, grup Vivo. Mana tahu kalau ada daripada mereka yang ingin tahu apa kelebihan yang ada pada Redmi K30i ni. So lepas ni kita akan sama-sama unboxing. Okay, so Zaidi Nawawi, terima kasih. Okay, terima kasih kepada Zaidi Nawawi yang sudah share. Minta tolong lagi siapa-siapa yang sedang tengok live ni sekarang, tolong share dekat mana-mana grup, share dekat wall anda ke masing-masing, supaya ramai lagi yang tengok unboxing ni. So sama-sama kita akan boleh tengok apa yang ada dekat dalam kotak ni, apa kelebihan telefon ni, berapa harga dia, dekat mana saya beli. So saya akan bagi tahu semua. Sebenarnya ini merupakan salah satu langkah pertama untuk saya cuba buat video dekat YouTube, tapi saya akan cuba untuk buat live dulu. Kalau macam nampak ada galakan daripada viewer, nanti saya akan cuba upload video dekat dalam YouTube pula. Hi Ken Haikal, Abizat. Abizat tolong share dulu. Alba Mira KOF, minta tolong dulu Den, minta tolong dulu share kat mana-mana grup, share kat dalam grup handphone, share kat dalam grup WhatsApp ke apa ke, share link supaya semua orang boleh tengok sama-sama. Nanti bila view dah naik sampai 20, nanti saya akan cuba buat unboxing
Jadi kita akan boleh tengoklah apa yang ada di depan saya pada malam ni. So di depan saya sekarang kita ada dua peranti. Kita ada dua kotak. Yang ini kotak untuk peranti utama kita pada malam ini. Dan ini kita ada satu aksesori yang saya akan cuba pasangkan bersama dengan Redmi K30i 5G. Okay, nanti saya akan bagi tahu apa spek-spek telefon ni, berapa dia punya harga, dekat mana saya beli. Nanti saya akan bagi tahu. Jadi minta tolong sebelum saya mula untuk buat unboxing, minta tolong semua untuk share dulu video ni, live ni dekat mana-mana group. Okay. So terima kasih kepada 12 orang sekarang yang tengah live sekarang. Saya harap semua boleh kekal kat dalam live ni, sebab saya akan bagi tahu apa yang ada dalam kotak ni, apa kelebihan telefon ni. Sabri Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Hernaini Nursan, Kak minta tolong share dulu dekat mana-mana group, share dekat wall ke masing-masing. So malam ni kita akan sama-sama untuk buat unboxing. So untuk pengetahuan semua, telefon ni kira antara model yang terbaru untuk Redmi. Dan untuk pengetahuan semua, telefon ni tidak masuk secara rasmi ke Malaysia. Jadi lepas ni saya akan bagi tahu macam mana saya boleh beli telefon ni. Nanti sama-sama saya akan berkongsi dengan semua viewers yang ada pada live saya malam ni. Okay, so view kita sekarang dah naik, alhamdulillah dah hampir 20 orang. So bila dah cukup 20 nanti saya akan cuba untuk buat unboxing. Okay, so siapa yang ada kat dalam ni live ni, saya minta tolong untuk kekal. Lepas ni saya akan bagi tahu apa kelebihan telefon ni, berapa dia punya harga, dekat mana saya beli. Saya akan bagi tahu semua. Sebab kenapa saya buat video ni, tadi saya dah upload gambar telefon ni dekat saya punya YouTube. Dekat saya punya FB. Lepas tu ramai yang komen, dia bagi tahu kalau boleh cubalah buat video untuk bagi tahu apa kelebihan telefon ni. Jadi saya macam menyahut seruan daripada kawan-kawan saya di FB. Jadi saya cuba untuk buat live lah dulu. Saya akan cuba buat live dulu. Dan ini merupakan salah satu tindakan awal saya untuk menceburi dalam bidang YouTuber, tech reviewer di Malaysia. Doakan saya di Crush Gadget untuk terus aktif lah dalam YouTube ni untuk menghasilkan video-video tech reviewer. Okay, so sebelum itu, sebelum saya mulakan untuk unboxing ni, saya akan bagi tahu kenapa saya macam ada idea untuk buat video. Okay, so sebenarnya antara saya punya hobi, saya suka nampak video berkenaan dengan gadget, terutamanya handphone lah. Saya suka tengok video di YouTube. Dan antara tech reviewer yang saya selalu nampak video dia di Malaysia, antaranya saya ada, kita ada channel YouTube Pak Anhan Tech. So mana-mana yang tengok live ni boleh search dekat YouTube dan boleh subscribe dekat channel dorang. So antara channel-channel yang favourite saya dekat YouTube yang ada kat Malaysia kita untuk tech reviewer lokal kita. So kita ada Pak Anhan Tech, kita ada Izami Gadget, kita ada Mobile Jaya, kita ada Fast Channel, Faiz Zainal. So itu antara. Dan untuk yang rasmi, antara yang menyebarkan berita-berita berkenaan dengan gadget ataupun telekomunikasi kat Malaysia, kita ada Amans.my, kita ada Wiser, dan kita ada banyak lagi lah channel saluran-saluran web yang kita boleh tengok dekat YouTube. Okay, so saya akan mulakan untuk buat unboxing sekarang. Okay, so saya buat unboxing ni adalah khas untuk berkongsi dengan semua dengan semua viewer ataupun semua kawan-kawan saya yang ada di FB, untuk sama-sama merasai dan mengetahui apa kelebihan yang ada pada telefon ni. Okay, Zaleha Azmi is watching. Assalamualaikum Kak.
minta tolong share dulu video ni, minta tolong share. Okay, so ramai dah menunggu saya unboxing. So baiklah, saya akan mula untuk buat unboxing dulu. Okay, so apa yang pertama sekali kita akan tengok dulu apa yang ada pada kotak ni. So yang pertama dekat depan kita ada perkataan Redmi K30i. Dekat atas ni kita ada 5G. Okay, yang bagusnya telefon ni dia support 5G, walaupun dekat Malaysia kita masih lagi belum dapat talian untuk 5G, tapi telefon ni dia dah support 5G. Tapi tak apa, untuk membeli sebuah telefon yang ada 5G tidak ada masalah. So sekurang-kurangnya bila Malaysia nanti dah dah support 5G, so telefon ni dia akan automatically boleh detect 5G lah. Okay, so kat depan ni dia ada perkataan Redmi K30i. Dekat atas ni kita ada 5G. Lepas tu dekat bawah ni kosong. Kat tepi, dekat tepi kotak dia, kalau ada nampak, ada perkataan Redmi K30i 5G juga. Lepas tu dekat bawah ni dia ada info lah berkenaan dengan telefon ni. So dekat sini dia ada tulis Redmi K30i 5G, 6GB RAM dan juga 128GB untuk internal storage. Okay, so warna yang ada di tangan saya sekarang, apa dia ada tulis kan ya? Saya ambil ni yang warna putih je. Apa warna dia? Okay, dia tak ada tulis kat sini. Okay, so saya akan buat unboxing sekarang. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, so kita letak tepi dulu. So macam biasa, dalam kotak kita akan ada satu kotak kecil lagi. Okay, so kat dalam kotak ni kita akan tengok dulu apa yang ada kat dalam kotak ni. Okay, so kat dalam kotak ni kita ada SIM ejector tool untuk buka SIM. Lepas tu kat dalam ni kita ada dia punya manual guide, tak tepi dulu. Dan kat dalam ni kita ada satu casing yang dibagi percuma daripada Redmi. Okay, casing dia berbentuk jelly case. So casing yang lembut, warna putih. Okay, so ni casing original lah yang dibagi dengan bersama-sama dengan telefon. Tak tepi dulu. Okay, so ini adalah handphonenya. Telefon ni saya dapat, saya beli yang warna putih. So kita tak tepi dulu, kita tengok dulu apa yang ada lagi dalam kotak ni. Okay, sambil-sambil tu siapa-siapa yang masih setia dengan saya punya live ni, minta tolong share dulu. Okay, so ni tidak ada apa. Okay, so dekat dalam ni kita ada satu adapter pengecasan. Okay, ni Muhaina Lataju, Cikgu Muhaina dan share. Terima kasih Kak. Pada semua yang telah share saya punya live ni, saya ucapkan terima kasih. Okay, so ini kita ada dia punya charger adapter. Okay, charger adapter. So kita dapat yang dia punya pin yang begini. Sebab ini saya beli telefon ni daripada China. So kita akan dapat plug yang berbentuk beginilah untuk negara China punya. Okay, dan apa yang bagusnya, charger adapter ni dia support sehingga 30 watt. Okay, dia boleh support sehingga 30 watt. Maksudnya pengecasan untuk 30 watt memang boleh dikatakan sangat laju. Okay, so kita tak tepi dulu. Dan satu lagi, apa yang ada dekat dalam kotak dia, kita ada kabel USB A to USB C. Okay, so maksudnya telefon ni dia support USB Type C lah. Okay, untuk pengecasan pantas Type C. Okay, so maksudnya itu saja yang ada dekat dalam kotak, tak ada lagi. Telefon ni dekat dalam kotak kita tidak ada earphone. Okay, Redmi tidak bekalkan dengan earphone. So kalau mau earphone kena beli asing lah. Okay, so kita tak tepi dulu. So kita akan tengok kita punya main device kita untuk malam ni. Di sini kita ada Redmi K30i. Okay, saya buka sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Okay, so ini telefon Redmi
K30i. So warna yang ada di tangan saya sekarang adalah warna putih. Okay. So sebelum tu kita akan tengok dulu apa yang ada pada telefon ni. So kalau tengok dekat depan, telefon ni dibekalkan dengan dual camera selfie. Maksudnya, okay, kalau anda nampak dekat depan sini ada dua kamera hadapan yang beresolusi 20 megapiksel untuk kamera utama hadapan, dan kita ada lagi satu kamera untuk depth sensor iaitu 2 megapiksel. Okay? Dan saiz untuk skrin telefon ni adalah 6.67 inci Full HD plus. Okay? Dan apa yang bagusnya pada telefon ni adalah dia punya skrin dia support sehingga 120 Hz refresh rate. Okay, maksudnya tatalan untuk telefon ni dia akan jadi smooth lah. Okay. Lepas tu dekat atas ni kita ada IR blaster, okay, infrared blaster. Lepas tu kita ada mic di atas ni. Lepas tu dekat tepi sebelah kanan kita ada button volume untuk up dengan volume down. Lepas tu dekat bawah kita ada butang on off, dan butang on off ni juga dia bertindak sebagai fingerprint sensor. Okay? So maksudnya telefon ni dia punya fingerprint dia dekat button on off dekat tepi sebelah kanan. Dan dekat bawah ni pula, okay, kita ada 3.5 mm untuk earphone. So maksudnya telefon ni, sebab sekarang kebanyakannya telefon semua tidak dibekalkan lagi dengan 3.5 mm audio jack. Tapi yang bagusnya telefon Redmi K30i ni dia masih support yang butang 3.5 mm audio jack. Okay. Lepas tu di sebelah ni kita ada USB Type C untuk pengecasan. Okay, dan di tepinya kita ada mic, lubang mic, dan di sebelah ni kita ada butang speaker. Okay. So untuk sebelah kiri kita ada slot untuk SIM, slot untuk SIM card. Okay, dan slot untuk SIM telefon ni dia support dua SIM. Tidak boleh, maksudnya dia bukan hybrid. Kalau hybrid kita boleh letak satu SIM, atau kita boleh letak sama ada slot pertama tu letak SIM, dan slot kedua kita boleh letak sama ada SIM kedua ataupun letak memory card. Tapi untuk telefon Redmi K30i ni dia punya slot SIM dia hanya ada dua slot SIM, dan memang untuk letak SIM card lah. So tidak boleh letak memory card. Okay, so itu sahaja. Dan dekat belakang, okay, ini dekat belakang telefon ni, dia dekat bawah ni kita ada logo Redmi. Okay, dan dekat atas ni, dekat bawah kamera kita ada tulisan 5G. Okay, itu menunjukkan bahawa telefon telefon ni dia support 5G. Okay, dan dekat belakang ni juga, okay, kalau anda nampak kita ada 4 buah kamera dekat belakang. Okay, so untuk 4 buah kamera ni, dia punya spek untuk kamera, dia ada kamera utamanya adalah 48 megapiksel. Kamera kedua dia 8 megapiksel. Kamera ketiga 5 megapiksel, dan juga kita ada depth sensor 2 megapiksel. Dan dekat bawah ni ada LED flash lah. Okay, so dekat belakang ni kalau anda perasan, dekat dia punya ring kamera ni, dia ada macam ada bulat. Dia ada tona warna yang macam agak berlainan dengan dia punya back handphone ni lah. Okay, so kita akan cuba untuk on dulu telefon ni. Kita akan tengok dulu apa yang ada. Kita tengok dulu apa yang ni. So saya cuba on dulu. Okay, so dia keluar Redmi. Okay, nanti dekat akhir-akhir video ni nanti saya akan bagi tahu berapa harga telefon ni, dan di mana saya beli. Mas Cok PM harga bos. Okay, nanti saya akan bagi tahu harga telefon ni nanti dekat dalam video ni. Okay, so baiklah, telefon ni dah on. Okay, so telefon ni dia punya skrin
sepanjang penggunaan saya beberapa jam tadi, dia punya skrin memang sangat puas hati. Yang paling bagusnya sebab skrin telefon ni dia support sehingga 120 Hz refresh rate. Jadi tatalan untuk telefon ni memang dia akan rasa sangat smooth lah. Kalau dekat dalam video ni mungkin dia tak seberapa nampak, tapi sebenarnya pengalaman menggunakan telefon ni beberapa jam memang dia sangat smooth lah, dia sangat lancar dia punya tatalan. Okay, so sampai itu saya akan bagi tahu juga. Okay, so kelebihan telefon ni lagi, dia menggunakan prosesor. Okay, biasa kalau macam telefon, ramai orang akan tanya dia pakai prosesor apa dan berapa RAM dia, berapa dia punya internal storage. Okay, so telefon ni dia menggunakan chip pemprosesan iaitu Snapdragon 765G. Okay, so 765G ni antara prosesor yang terbaru untuk kelas pertengahan daripada Snapdragon, dan prosesor 765G telah pun support 5G. Okay, so telefon ni dia support 5G. Okay, dan RAM telefon ni adalah 6GB RAM dan dengan memori dalaman sebesar 128GB. Itu untuk model Redmi K30i. Okay, dan untuk pengetahuan semua juga, untuk model Redmi K30, Redmi ada mengeluarkan 1, 2, 3, 4. Okay, Redmi ada mengeluarkan 4 model untuk yang Redmi ni. Okay, yang pertama kita ada Redmi K30. Redmi K30 dia ada 2 version pula, iaitu Redmi K30 4G dan juga Redmi K30 5G. Okay, so beza antara Redmi K30 Redmi K30 5G dengan Redmi K30 4G ialah yang pertama tu, yang 4G tu dia tidak support 5G lah. So yang 5G tu dia support 5G, dan berbeza juga pada dia punya prosesor, iaitu untuk yang Redmi K30 dia menggunakan prosesor Snapdragon 730G, dan untuk yang 5G punya dia akan menggunakan Snapdragon 765G. Okay, so itu untuk Redmi K30. Dan yang berada di tangan saya sekarang ni adalah Redmi K30i, pun support 5G juga, dan satu lagi version iaitu Redmi K30 Racing Edition. Okay, so perbezaan antara keempat-empat model ni, antara yang Redmi K30 4G dan 5G, ialah dia ada kamera 64. Lepas tu dia punya prosesor lah, beza pada prosesor. Okay, dan apa perbezaan antara Redmi K30 5G dengan yang ada di tangan saya sekarang, Redmi K30i? Dia tetap, yang ini 5G juga. Okay, cuma beza dia, yang i ni dia downgrade pada dia punya kamera. Kalau yang Redmi K30 5G, kita ada 64 megapiksel kamera, dan untuk yang Redmi K30i ni dia downgrade kamera, so kamera ni dia 48 megapiksel. Lepas tu, okay, tapi kelebihan Redmi K30i berbanding dengan Redmi K30 5G, yang ini dia ada upgrade dia punya bateri. Okay, so yang ini baterinya adalah 4800 mAh. Lepas tu yang Redmi K30 dan Redmi K30 5G dan juga Redmi K30 Racing Edition, baterinya adalah 4500 mAh. Okay, dan untuk kelas yang paling atas untuk model Redmi K30 ni adalah Redmi K30 Racing Edition lah, kan? Dah dengan nama Racing Edition pun maksudnya mestilah yang dia lagi up lagi. Okay, so apa yang kelebihan yang ada pada Redmi K30 Racing Edition? Dia menggunakan prosesor yang terbaru daripada Snapdragon, iaitu Snapdragon 768G. Perbezaan Snapdragon 768G dengan Snapdragon 765G ni adalah berbeza dia punya kelajuan prosesor. Untuk yang Snapdragon 765G dia support sehingga 2.4 GHz, dan yang untuk Redmi untuk Redmi K30 Racing Edition yang menggunakan prosesor Snapdragon 765
2.68G. So yang itu dia prosesor dia clock speed sehingga 2.8 Hz. Maksudnya kalau main game yang Racing Edition tu dia akan lebih puas hati lagi lah, sebab dia punya CPU dia lebih laju. Okay, so itu saja antara perbezaan yang ada di antara Redmi K30 4G, Redmi K30 5G, Redmi K30i dan juga Redmi K30 Racing Edition. Okay, so untuk makluman semua juga, sebenarnya telefon ni tidak masuk secara rasmi di Malaysia. Okay, telefon ni hanya untuk pasaran China dan memang tidak masuk secara rasmi di Malaysia. Jadi kalau ada di antara anda semua yang ingin memiliki telefon ni, kalau pergi ke kedai rasmi Xiaomi ataupun Redmi, memang tidak akan jumpa lah model ni. Okay, sebab memang model ni memang dia tidak masuk Malaysia. So saya dapatkan telefon Redmi K30i ni dekat Shopee. Okay, dekat Shopee, sebenarnya Shopee ni ada banyak jual telefon yang tidak masuk secara rasmi kat Malaysia, tapi dia ada jual dekat Shopee. Kalau main PUBG best tak Muhammad Nazri? Okay, so untuk PUBG saya belum test lagi, sebab saya memang bukan penggemar game PUBG. Tapi dengan screen resolution, dengan refresh rate screen sehingga 120Hz dan juga prosesor kelas pertengahan atasan iaitu Snapdragon 765, memang pengalaman untuk main game memang tidak ada masalah lah. Sebab prosesor dia tu kira antara yang terbaru dan memang smooth untuk main game. Nanti saya akan cuba untuk main game Mobile Legends dekat phone ni. Dan yang bagusnya telefon ni sesuai je untuk main game sebab dia punya bateri besar iaitu 4800 mAh dan dia sokong pengecasan pantas sehingga 30W. Dan pengecasan untuk full telefon ni daripada 0 ke 100% dia ambil masa dalam 50 lebih minit, tak sampai 1 jam. Okay, tak sampai 1 jam. So telefon ni dah full lah sebab dia support 30W cas. Okay, so apa lagi? Kalau ada apa-apa soalan, boleh utarakan dekat dalam live ni, nanti saya akan cuba jawab. Okay, so ada cooling system. Telefon ni dia ada cooling system, tapi dia bukan jenis yang cooling system yang macam apa, cecair cooling system tu, tidak lah. Dia memang ada satu apa ni, dia memang ada satu penyejuk, sistem penyejukan di dalam ni untuk memastikan CPU-nya sentiasa sejuk dan dia boleh berada pada prestasi yang okey lah masa kita tengah main game. Okay, so di samping saya beli telefon ni, okay, harganya, harga saya belum bagi tahu lagi kan. Okay, so sebelum ni sebenarnya saya memang ada niat untuk mencari sebuah telefon untuk dijadikan sebagai second phone. Saya cuba mencari telefon dengan bajet yang anggaran dalam RM1,000, tapi dengan spek telefon yang paling berbaloi dengan duit yang saya akan habiskan. Okay, jadi selepas saya buat research macam seminggu lebih juga untuk buat keputusan untuk membeli telefon ni. Okay, jadi saya dah buat review, saya dah cuba tengok dekat laman web, saya dah ada tengok YouTube apa semua. So dengan bajet yang saya ada, iaitu 1,000 lebih sikit, so memang telefon ni adalah yang the best yang saya boleh dapat. Dan antara saingan kepada telefon ni dengan bajet 1,000 lebih, saya ada lagi beberapa model lain yang speknya hampir sama, harganya pun range-nya hampir sama, tapi dia memang ada pro dengan kontra lah. Okay, so antara telefon yang bersaing rapat dengan model Redmi K30i ni adalah Realme X50M dan juga iQOO Z1X. iQOO tu adalah brand daripada, sub-brand daripada Vivo, dan telefon iQOO tu memang dia memfokuskan kepada gaming, so dia punya speknya memang agak tinggi. Okay,
So memang telefon yang saya sebut tadi itu adalah antara telefon yang bersaing rapat dengan telefon Redmi K30i ni. Dan kenapa saya beli telefon ni? Sebab dia ada dual selfie dekat depan. Lepas tu dia ada 4 kamera di belakang yang beresolusi 48 megapiksel. Lepas tu dia support 5G, dan yang paling penting sekali sebab dia punya refresh rate screen adalah 120Hz. So memang itu adalah dia punya main point, kelebihan telefon ni. Dia support sehingga 120Hz. Jadi pengalaman bermain game dan scrolling pada telefon ni memang sangat smooth habis. So saya dah cuba compare tadi dengan Samsung Galaxy Note 10 Plus. Sebab Samsung Galaxy Note 10 Plus tu dia support 60Hz sahaja. Jadi memang telefon ni dia rasa lagi smooth lah. Walaupun sebenarnya spek tinggi lagi lah Samsung Galaxy Note 10 Plus daripada telefon ni. So untuk telefon ni, harga yang saya beli di Shopee adalah bernilai RM1,079. Lepas tu dapat RM10 ada voucher RM10 daripada seller tu. So dapat potongan RM10, jadi RM1,069 lah. Dan postage ni adalah free. Okay, so saya tunggu telefon ni 2 minggu untuk sampai ke tangan saya. Ambil masa 2 minggu. So hari ni baru saya dapat telefon ni. So bila dah sampai je dekat ABX Tower, saya terus pergi ke ABX Tower tadi lah untuk dapatkan telefon ni. So sebab itulah malam ni saya ada buat unboxing untuk sama-sama kita tengok apa kelebihan yang ada pada telefon ni. Okay, so itulah untuk main point telefon ni. Saya ulang lagi sekali untuk highlight yang bagus, yang saya suka yang ada pada telefon ni adalah, yang pertama, dia punya screen bersaiz 6.67 inci. Memang besar, kalau main game memang best. Lepas tu yang paling bagus sekali lagi, dia ada 120Hz refresh rate screen. Bagi link nanti nak beli juga, Muhammad Nazir. Okay. Nanti abang bagi link, nanti abang PM kamu, nanti abang bagi link dekat mana tempat abang beli. So seller tu bagus juga sebab masa beli telefon ni dia ada bagi free gift lagi, iaitu power bank. Dia ada bagi power bank juga free. So kira okey lah kan, dapat beli telefon harga murah, lepas tu dapat lagi free gift power bank. Okay, so telefon ni macam saya cakap tadi, dia punya highlight yang best pada telefon ni, dia ada dua selfie kamera depan. Dia ada 20 megapiksel dan juga 2 megapiksel. So bila ambil gambar portrait tu, dia punya bokeh dia tu agak cantik lah. Okay, sebab dia ada dua selfie kamera. Dan yang paling best juga, telefon ni dia murah dan dia ada 5G. Kebanyakannya telefon-telefon lain yang harga sampai 1,500 dan ada juga yang sampai dekat 2,000, tapi kita belum lagi boleh dapat yang 5G. Tapi telefon ni dengan harga RM1,079 sahaja. Maksudnya 1,100 ke bawah lah, 1,000 plus minus sikit-sikit. So kita dah boleh dapat yang yang 5G punya version. Dan telefon ni dia punya binaan belakang, saya tidak pasti sama ada kaca ataupun plastik, tapi memang fingerprint magnet lah dekat belakang ni, sebab dia punya macam kaca lah, nampak macam kaca. Jadi dia punya ini agak fingerprint magnet lah. So kalau pegang memang dia akan cepat kotor, jadi kena sentiasa kasih bersih. Habibah Sulaman, kamera belakang berapa megapiksel? Okey, telefon belakang kamera belakang untuk telefon ni kita ada 4 kamera. Yang kamera utamanya dia beresolusi 48 megapiksel. Lepas tu kamera kedua 8 megapiksel, kamera ketiga 5 megapiksel, dan kamera keempat iaitu kamera untuk depth sensor untuk ambil gambar portrait belakang 2 megapiksel. Okay, so dia ada 4 kamera lah. Maksudnya untuk mengambil gambar tu memang telefon ni pun memang dah berada di tahap yang okey. Okay, sebab dia ada 4 kamera dengan resolusi sehingga 48 megapiksel. Okay, so sebenarnya telefon ni bila kita beli direct daripada China, so telefon ni tidak dibekalkan dengan Google Play Store. Tapi jangan risau, sebab dekat dalam ni memang dia sudah ada Google Play Service punya ni, GMS, Google Mobile Services. Jadi kita just boleh install manual, download je Google Installer.
Lepas tu boleh download Play Store lah macam ni. So saya dah siap install Play Store. So bila dah ada Play Store ni, dia akan jadi macam telefon biasa. Dan jangan risau, kalau beli telefon daripada China pun, kita masih boleh guna SIM card daripada Malaysia. So sekarang ni saya letak SIM card Maxis. So tak ada masalah lah, memang boleh dapat 4G juga. Okay. So di samping saya beli telefon ni, untuk menjaga dia punya keselamatan telefon ni, so saya ada beli lagi lah satu casing untuk dipakaikan pada Redmi K30i ni. So kita akan buat unboxing juga untuk dia punya casing. Casing ni saya beli, kenapa dia special, kenapa saya suka casing ni, sebab dia ada penutup kamera belakang. Jadi bila kita pakai casing ni, so bila kita letak dekat atas meja ke dekat mana-mana pun, kita akan rasa selamat sikit lah, sebab dia tutup kamera. Jadi bila kita nak buka, bila kita nak pakai kamera, baru kita slide. Okay, so kita tengok dulu casing ni. Okay, so inilah casing yang saya beli juga dekat Shopee juga. Casing ni pun saya beli dekat Shopee, bukan daripada seller yang sama, seller lain. Jadi saya memang beli, memang saya dah plan lah kalau dah sampai telefon ni, so terus saya pakaikan casing ni, jadi dia akan lebih selamat lah. Okay, so apa yang kelebihan pada casing ni pula? Okay, kalau anda boleh nampak, so ni casing dia. Casing ni jenama Nilkin. Jenama Nilkin. So Nilkin tu kira salah satu brand untuk casing lah. Kira brand yang famous juga, yang mengeluarkan casing-casing. Okay, so yang bestnya casing ni, kenapa saya beli casing ni? Sebab kalau anda perasan, tak nampak kan dia punya lubang kamera, sebab dia ada slide sini tau. So bila kita slide, barulah kita boleh guna kamera dia. So maksudnya bila kita pakai casing ni, letak dekat Redmi ni, so dia akan selamat lah. Dia akan menyelamatkan lens untuk kamera ni. Okay, so sekarang saya akan cuba test pasangkan telefon ni dengan casing ni. Okay, nak masuk dia senang je, sebab dia jenis yang keras, jadi kita boleh tolak, kasih masuk je. Okay, so sekarang ni saya dah pakaikan casing Nilkin ni dekat telefon. Okay, so kalau anda boleh nampak, tak nampak kamera kan, sebab saya tutup dia punya kamera. Jadi kalau anda nak guna kamera pada telefon ni, so anda boleh slide sahaja daripada atas ke bawah ni. Okay, nampak kan? Okay, so baru nampaklah dia punya kamera dia. So yang bagusnya dia punya casing ni, memang dia boleh menyelamatkan kita punya lens kamera supaya dia tidak mudah calar. So bila kita letak dekat atas meja pun, dia akan jadi lagi yakin. Okay, so bila kita tutup, so kita letak dekat atas meja, selamatlah telefon. Dan kalau jatuh sekalipun, casing ni dia akan bertindak sebagai protector untuk lens, kaca kamera di belakang ini. Okay, so sekali lagi saya bagi tahu, harga untuk telefon ni saya beli dekat Shopee adalah RM1,079, tolak RM10 voucher yang dibagi oleh seller. So dapatlah dengan harga 1069. Okay, jadi memang telefon ni saya memang dah buat review kau-kau dah sebelum saya beli. Jadi memang telefon ni antara yang the best lah, dengan bajet bawah 1100 lah. Okay, untuk bajet di bawah 1100, so memang telefon ni saya syorkan untuk anda semua beli, sebab dia memang sangat berbaloi. Nur Azura, casing tu Redmi Note 8 ada tak? Ada. Kalau tidak silap saya ada. Sebab masa saya nampak dekat Shopee tu, saya ada tengok beberapa jenis casing untuk yang model casing Nilkin ni. So dia ada juga lah untuk Redmi Note 9, dia ada lagi untuk brand-brand lain, Samsung ke, model apa, Huawei ke, memang dia ada juga. Okay, untuk casing Nilkin ni, boleh cuba cari dekat Shopee, cuba type situ Nilkin case, ataupun tulis situ Nilkin case camera protector ke, so dia akan keluar lah. Dan boleh pilih lah untuk model telefon yang anda mahu. So yang ada di tangan saya ni, casing untuk Redmi K30i. Dan Redmi casing ni juga dia boleh pakai lah dekat Redmi K30 boleh, Redmi K30 5G boleh, Redmi K30 Racing Edition boleh. Sebab
Keempat model yang saya sebut ni, dia punya bentuk sama 100%, cuma yang membezakan dia punya spek. Jadi memang casing ni boleh pakai lah. Okay, so ini casing dia. Okay, dan yang bestnya juga telefon ni dia support Android yang terbaru, iaitu Android 10 dengan user interface MIUI 12. MIUI 12 ni adalah user interface ataupun kira software yang terbaru lah, yang latest untuk Xiaomi. Dan memang telefon Redmi K30 ni dia support. Yang tengah record live ni pakai apa kamera? Okay, yang tengah record sekarang ni saya pakai telefon daily driver saya lah, iaitu Samsung Galaxy Note 10 Plus. So yang saya record sekarang ni menggunakan kamera hadapan Samsung Galaxy Note 10 Plus. Okay, so saya rasa macam itu saja perkongsian saya untuk malam ini. So kita dah buat unboxing semua, saya dah bagi tahu apa kelebihan telefon ni, saya dah bagi tahu saya beli kat mana, dan saya dah bagi tahu harga dia. Okay, so sebelum saya akhiri saya punya live ni, kalau ada apa-apa persoalan, viewer yang masih tengok lagi saya punya live ni, kalau ada apa-apa persoalan boleh ajukan di live ni, nanti saya akan terus jawab lah. Okay, apa-apa pun terima kasih banyak-banyak kepada mana-mana yang telah share video ni, mana yang dah tengok video saya daripada awal sampai sekarang. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. So di alang-alang saya dah buat live ni, so sebenarnya saya ada menjual telefon juga, baru second hand ada. Jadi kalau ada siapa-siapa yang mau beli telefon, mau cari aksesori, mau beli casing ke apa ke, power bank ke, tempered glass ke, kabel ke apa, so boleh roger saya juga, boleh PM saya, dan juga saya punya page di Crunch Gadget. Boleh search dekat Facebook di Crunch Gadget, boleh follow ramai-ramai, dan minta share saya punya group tu juga, supaya ramai lagi orang yang boleh like saya punya ni, dan supaya saya lebih bersemangat lagi untuk buat video akan datang. Ahmad Fakri, tak balik kampung ke di? Itu hari raya balik dah. Jadi insyaAllah kalau tidak ada aral, insyaAllah bulan 12 nanti balik kampung ni. Muhammad Nazri, thank you Boyot. Thank you sebab ikut live ni daripada awal sampai sekarang. So terima kasih banyak-banyak. Okay, so kalau tidak ada apa-apa, saya akan end live ni sekarang. Dan sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang sudi tengok saya punya live daripada awal tadi saya mula sampai sekarang. So saya harap dengan perkongsian video saya live untuk yang unboxing Redmi K30i ni memberi sedikit galakan lah kepada anda semua. Kalau ada siapa-siapa yang nak cari telefon baru dengan bajet 1100 ke bawah, so memang telefon ni saya recommend sangat. Ingat tak kenal tadi? Kenal lah bah, apa pula tak kenal. Okay, so sampai situ saja saya punya live untuk malam ni. InsyaAllah lepas ni kalau ada lagi gadget atau peranti-peranti terbaru yang saya dapat, nanti saya akan cuba untuk buat live lagi. Dan saya harap anda semua boleh support lagi saya selepas ni. Kalau saya buat live, tak tolong share kat dalam grup mana-mana supaya ramai-ramai yang tengok view. Okay, so untuk itu saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye.